Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila syarafin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi al-kiram min syai'in lidahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya mu'allima Ibrahim al-hikmata 'allimna wa ya mufahima Sulaiman fahimna. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atainahu wa 'ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibal yusabbihna wa tayr wa kunna fa'ilin wa ba'd. Wa qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi qulubihi fi darain wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Afsus salam bainakum, rawahu Muslim. Alhamdulillah, kita rapatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan riayah dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita dapat meneruskan kuliah dalam bulan Ramadan ini. Dan hari ini kita akan sambung fasal keutamaan cinta kerana Allah dan menganjurkan serta memberitahu kepada Allah dan orang yang dicintai kerana Allah dan jawapan orang yang diberitahu. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, kamu tiada dapat masuk syurga sehingga percaya, iaitu beriman dan tidak percaya, sehingga kasih sayang kepada semua manusia. Sudahkah saya tunjukkan perbuatan? Kalau kamu kerjakan, timbul rasa kasih sayang, sebarkan salam di antara kamu. Jadi kita hadis ya bersangkut paut dengan cinta kerana Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita rafakkan syukur kita kepada Allah. Kita berada dalam bulan Ramadan dan diberikan kesempatan untuk sama-sama berada di Baitillah, di rumah-rumah Allah, di masjid, di surau, di musalla, tempat yang baik, dalam bulan yang baik, dengan amalan-amalan yang baik, yang salat berjamaah, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita melakukan tilawatil Quran, kita berdamping dengan Al-Quran, ya, dan kita menjalinkan mahabbah, menjalinkan kasih sayang sesama muslim. Maka semua itu merupakan amalan-amalan yang digandakan Allah Subhanahu wa taala dari segi pahalanya dalam bulan Ramadan ini. Dan kita berdoa juga kepada Allah, mudah-mudahan amalan-amalan yang kita buat pada Ramadan ini dapat kita teruskan dalam bulan-bulan yang lain. Walaupun bulan-bulan yang lain itu ya dari segi kelebihan-kelebihan tidak seperti Ramadan, tetapi
kita berjaya mengharungi Ramadan ini ya, dengan satu tarbiyah, dengan satu latihan ya, untuk kekuatan diri kita insya-Allah. Jadi kita tengok Ramadan ini satu rahmah. Mudah-mudahan dengan rahmah itu Allah bagi maghfirah ya, dan dengan maghfirah Allah itu kita dibebas daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Mudah-mudahan kita dapat menghayatinya dan kita termasuk dalam kumpulan-kumpulan yang disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok kepada hadis Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallazi nafsi biyadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Ya. Dan demi jiwaku berada di tangannya, wallazi nafsi biyadihi. Kalimah ini selalu kita dengar dalam hadis. Nabi bila nak cakap sesuatu kadang-kadang dia guna wallazi nafsi biyadihi, dan demi alladzi nafsi, diriku, jiwaku ya, biyadihi, di tangannya. Ini kalimah-kalimah, ungkapan-ungkapan ya, yang membawa maksud yang sangat dalam. Maknanya benda yang nak diceritakan itu sesuatu yang penting ya. Digunakan kalimah-kalimah ini dalam hadis supaya kita ni ambil perhatian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis ya, memberikan peringatan-peringatan, memberikan tips. Bahasa kita sekarang ni kita panggil tips, bagaimana nak masuk syurga ya. La tadkhulul jannata, macam mana kan kita nak masuk syurga. Nabi kata kamu tidak akan dapat masuk syurga hatta tu'minu. Yang pertamanya tu'minu, kena beriman dulu. Orang nak masuk syurga ni kalau tak beriman tak dapatlah syurga tu. Salah satu daripada sebab kenapa kita kena ada akidah ya, adalah dengan akidah ini memberi peluang kepada kita untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak ada akidah memang tak ada harapan ya. Salah satu sebab kenapa kita kena beriman kepada Allah, salah satu sebab kenapa kita kena percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kenapa kita kena jadi muslim ya, kenapa kita kena sebut la ilaha illallah, syahadatu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kerana itulah dia tiket untuk kita nak masuk syurga. Kalau kita tak ada yang itu, baik macam mana pun tak dapat. Kalau kita belajar dalam akidah sebab-sebab kenapa kita perlu berakidah, sebab-sebab kenapa kita kena beriman antaranya itulah tadi orang-orang yang ada iman dalam diri dia, itu sahaja yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditempatkan dalam syurga Allah. Yang muslim saja tak memadai lagi itu sebab dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran pun memang disebutkan tentang orang-orang yang beriman ini, bukan setakat orang-orang yang Islam sahaja. Ramai orang yang Islam tapi iman tak ada dalam diri. Islam ni nak jadi Islam ni dengan syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi kita kena faham bahawa Islam itu dari segi bahasanya adalah al-istislam wal inqiyad. Istislam itu kita serah diri, wal inqiyad itu kita patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita menyerah diri itu, kita dah termasuk dalam Islam. Wal inqiyad, kita patuh kepada Allah itu, barulah kita dapat apa yang disebut sebagai iman.
Jadi dua-dua tu kena ada, kena Muslim, kena mukmin, kena jadi Islam dan kena beriman. Kalau Islam terbagi pula kepada dua, sama ada beriman ataupun tak beriman. Islam juga, syahadah juga kan, tetapi imannya tu tidak direalisasikan, tidak ditunjukkan dalam diri. Apa dia iman ni? Iman itu tasdiqu bil qalb. Yang pertama kan, kita ulang baliklah. Semua dah tahu dah ni. Dulu-dulu dah masuk sekolah agama, sekuat-kuatnya tak masuk sekolah agama pun benda tu diulang-ulang di sekolah kita, di rumah pun diulang-ulang. Iman kan, tak cukup dengan pengulangan buat lagu pula, lagu iman. Dulu-dulu ni ada lagu tentang rukun iman, supaya kita tahu masuk dalam diri kita benda-benda yang penting-penting nak bagi keselamatan pada diri kita tu, kita kena tahulah. Nanti bila sampai di akhirat tak boleh kita nak claim kita tak tahu. Tambah kita orang Malaysia ni, di akhirat nanti bila ditanya persoalan tentang iman dan sebagainya, nak kata tak tahu tu memang tidaklah. Bukan setakat diajarkan di sekolah-sekolah, bukan setakat diulang oleh ibu bapa di rumah-rumah, bahkan dinyanyikan pula, dibuat nasyid pula kan. Dibuat nasyid, kita ni cukup suka dengan nasyid-nasyid. Selawat pun kita nasyidkan. Tadi lepas subuh kita dah selawat juga tu dengan dalam bentuk nasyid. Bila bernasyid ni payah sikit nak ikut dia punya ni, dia punya lirik dia punya lagu dia tu. Jadi balik iman tadi tu. Maka menjadi orang Islam tapi kalau tak beriman, syarat tak sampai lagi tu. Menjadi Islam, syahadah ni dia bagi peluang untuk kita termasuk dalam daftar orang-orang yang dilihat untuk masuk syurga. Baru. Tapi nak masuk syurga tu kata la tadkhulul jannata, kamu tak akan dapat masuk syurga hatta tu'minu, sampai kamu beriman. Jadi iman ni lah nak kena cari. Pagi tadi Raihan ada nyanyi tak? Iman tak dapat dijual beli kan? Tak dapat diwarisi juga. Bapak kita tu hebat dari segi imannya. Tuan guru lagi bapak kita tu. Tapi kita belum tentu dapat. Kalau harta memang boleh diwarisi, tapi iman ni, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nabi Ibrahim tu, Nabi Ibrahim, bukan Nabi Ibrahim cerita Nabi semalam cerita Nabi apa sebenarnya? Allah lupa. Baru semalam. Bukan Nabi Saleh yang bahtera tu apa? Tu Nabi Nuh. Sebut yang bahtera tu semua tu Nabi Nuh. Maknanya memang hebatlah tu. Tak payah kuliah dah pun tak tahu dah semua tu kan. Naik kapal tu Nabi Nuh tu. Siapa yang tak naik dengan dia? Anak dia tak naik. Sebab apa anak dia tak naik? Bukan anak dia, isteri dia pun tak naik juga. Maka isteri dan anak dia tu tertinggal kapal, akhirnya tenggelam. Tenggelam tu bukan setakat tenggelam sahajalah. Bahkan matilah tenggelam. Nak pergi mana? Ketika diminta untuk marilah naik sekali selamat ni, tak nak. Nak pergi tempat tinggi. Akhirnya sampai tempat yang paling tinggi lah. Air masih lagi tu pun. Akhirnya hampir tenggelam manusia semua. Yang selamat hanyalah yang bersama dengan Nuh. Dan termasuklah yang tak selamat itu anak dan isteri kepada Nabi Nuh alaihissalam. Itu isteri Nabi kan. Isteri kita Allah a'lam bishawab. Bukan kata isteri kita pun tak tahu lagi cerita macam mana. Jadi tidak diwarisi iman, dia kena cari sendiri. Nak cari iman pula dengan amal. Tadi kan kita sebut tasdiqu bil qalb wal amal bil jawarih. Tasdiqu bil qalb wal qawl bil lisan wal amal bil jawarih. Membenarkan dalam hati,
Ya, wal qaul bil lisan, kita kena ucapkan dengan kalimah, dengan lidah, wal amal bil jawarih, dan juga kita kena praktik dengan anggota. Ya, sebab dalam Islam ini dia bukan hanya sekadar percaya, bukan hanya sekadar kata, tapi kita kena buat. Ya, tasdiq bil qalbi, tasdik membenarkan dalam hati, qaul bil lisan, kita berkata, mengucap dengan kalimah, dengan lidah, wal amal bil jawarih. Dia datang sekali satu package. Percaya, sebut, buat. Bukan setakat percaya, bukan setakat sebut, tapi kena buat. Yang buat ni lah dia punya kesan dia ni, tanda dia. Yang buat ni lah tanda ni, ada iman ke tidak. Ya, sebab nanti bila kita sampai di satu medan yang namanya hisab, ya, hisab tu perhitungan amal. Yang kata perhitungan amal, hisab ni adalah perhitungan amal ni, perbicaraan Allah Subhanahu wa taala. Kita dibicarakan di mahsyar, dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nak jawab tu, ya, yang nak jawab ni bukan hati kita, yang nak jawab tu bukan mulut kita, tapi yang nak jawab tu amal tadi tu. Dah termasuk dalam takrif iman tadi tu, wal amal bil jawarih. Yang nak jawab tu adalah amalan-amalan, bukannya mulut. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, pada hari itu, pada hari ini, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, mulut terkunci. Wa tukallimuna aydihim, yang nak cakap ni, yang nak bagi jawapan adalah tangan. Wa tashhadu arjuluhum, kaki, ya, tangan-tangan anggota-anggota kita ni menjadi musuh untuk jawab soalan-soalan nanti tu. Dan anggota kita juga jadi saksi. Ya, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, apa yang kita buat. Jadi soalan ni memang dah bocor banyak dah soalan, kita dah bagi tahu dah. Tapi cara jawab tu canggih sungguh, ya. Apa yang nak jawab tu perbuatan kita tadi. Kalau kita tak buat, mulut kata buat, payah ceritalah. Itu sebab mulut ni Allah tutup. Di akhirat nanti mulut ni tak banyak fungsi sangat dari segi perbicaraan kita. Ya, sebab kalau mulut ni banyak kita ni nak banyaknya cakap, kadang benda cakap tak buat pun, cakap je. Ya, jadi itu sebab amalan itu yang nak jadi perkara yang nak jawab dari segi soalan-soalan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang jawab tu adalah perbuatan kita, kalau tak buat, nak jawab dah tu, tentu tak dapat nak jawab. Ya, maka iman tu dia datang package tadi saya kata tu. Maka kita beriman, kita percaya dengan Allah Subhanahu wa taala, apa tanda percayanya? Adakah hanya sekadar kita sebut, saya percaya Allah tu ada. Tapi apa tanda kita percaya kepada Allah? Saya ni orang beriman ni, tinggi iman saya, kan? Dalam ni paling tinggi iman ni saya lah, kan? Tapi apa bukti iman kita tu paling tinggi? Adakah hanya sekadar pengakuan dengan mulut? Tak boleh rupanya, dia kena datang dengan bentuk amal. Amal tu pula yang kata amal tu apa benda? Apa yang nak diamal? Apa yang nak diamal itulah yang kita sedang belajar sekarang ni. Yang kita kena masuk kuliah tu. Ya, nak kena masuk kuliah ni. Sebagai orang Islam tak boleh tidak kena masuk kuliah. Kena belajar dia, tinggi tua macam mana, ke muda macam mana, ke semua kena masuk kuliah. Kena carilah kuliah tu. Ya, kena carilah. Macam kita dekat Bandar Baru ni kan, mudah cerita kan. Ada dah orang tolong sediakan kuliah-kuliah. Ya, datang aja.
Sebab benda nak kena guna ni, confirm kena pakai ni. Ya, jawapan-jawapan tu confirm kena buat. Allah dah sebut dah. Nabi pun dah bagi tahu dah. Ya, dalam banyak penyataan, dalam banyak hadis cerita tentang apa yang akan berlaku selepas daripada kehidupan kita dalam dunia ni. Itu antara benda yang kita iman, kita percaya juga ni nanti selepas daripada alam ni nanti akan masuk kepada alam yang lain. Alam yang lain nanti kita masuk dalam keadaan dah selesai. Kita punya perbuatan semua dah selesai dah, amalan-amalan semua tak terhenti dah. Idza mata ibnu adama in qata'a, terputus amalannya kecuali min salasin, 3 benda kan. Itu hadis tu masyhur sangat, hadis tu semua orang tahu. Jadi nak menjawab tu nak kena ada ilmunya. Bukan boleh jawab ikut suka kita aja. Maka nak dapat ilmu jawab tu lah kena kuliah tadi. Jadi kita ucap terima kasih lah kan kepada jawatan kuasa sediakan kuliah. Baik, kita sambung balik tadi. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kamu tidak akan beriman sampai kamu kasih. Dan tidak dapat masuk syurga sehingga percaya, beriman, dan tidak wala tu'minu, dan tidak beriman, tidak percaya hatta tahabbu. Kamu tak akan jadi orang beriman ni sampailah kamu ada sifat kasih mengasihani. Kasih mengasihani, kasih sayang, tahabbu. Hub bahasa Arab dia hub. Habib, Habib pun dari perkataan hub juga. Jadi kita ni memang dalam ajaran agama kita ni salah satu daripada benda yang kita kena sebut, yang kita kena ada adalah sifat kasih sayang. Kita sayang menyayangi antara sesama kita. Salah satu daripada soalan apabila kita masuk ke dalam alam yang namanya barzah, kita ni melalui alam-alam yang tertentu. Bermula dengan alam roh. Sebelum dijadikan roh kita tak ada. Roh kita tak ada. Kenapa diulang-ulang cerita ni? Kan sebab alam roh dia satu. Alam yang kita nampak ni dia satu. Kan ni fizikal kita ni satu cerita, roh kita satu cerita. Maka tak jadi kita kalau tidak ada roh dan fizikal. Maka Allah Ta'ala masukkan roh dalam fizik, kan, masukkan roh dalam diri kita ni, maka baru jadi kita. Kalau setakat roh saja tak ada medium, tak ada ni, tak valid lagi tu. Maka terjadilah manusia. Dan jadi manusia tu di alam dunia ni, mula dijadikan roh, kemudian dimasukkan roh ke dalam jasad. Tuan-tuan boleh rujuk surah Al-Mu'minun, macam mana Allah Ta'ala jadikan jasad. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, kan, summa ja'alnahu fi qararin makin. Itulah surah Al-Mu'minun ayat berapa? Ayat 12, 13, 14, 15 tu. Kan cerita macam mana kejadian manusia, kejadian fizikal tadi tu. Itu belajar biologi, jumpalah tu. Kan, kemudian dimasukkan roh dalam badan, dan masuk roh dalam badan tu pun dia ada tempoh masa. Al-Quran menyebut dalam Al-Quran tu kan, Allah jadikan manusia daripada tanah, kemudian diletakkan dalam tempat yang kokoh. Tempat kokoh tu rahim lah, tempat yang kokoh. Kemudian daripada benih tu kan menjadi darah, daripada darah menjadi daging, daripada daging menjadi tulang belulang, tulang belulang dibalut pula dengan daging pula, macam dendeng ni,
puasa ni teringat makanan Belanda, semua teringat. Kemudian dimasukkan roh ke dalam janin tadi tu. Fa'ansya'nahu khalqan akhar, maka jadilah manusia. Summa innakum ba'da zalika lamayitun. Kemudian lepas jadi itu dah dilahirkan duduk dalam dunia ni, buat beramallah, kemudian kamu akan mati. Summa innakum ilaina turja'un, dikembalikan kepada kami. Ini cerita kembali kepada kami inilah yang saya sembang, yang kita bincang tadi itu. Ya, wala tu'minu hatta tahabu, dan tidak beriman sampailah kasih mengasihani. Kita kasih dalam Al-Quran, dalam apa? Dalam soalan-soalan barzakh ni termasuklah ni, siapakah saudara-saudaramu? Mula ditanya kepada kita, siapakah Rabbuka, kan? Siapa Tuhan? Siapa Nabi? Apakah imam? Ma imamuka? Ya, jawablah imam kita Ustaz Zaini, kan? Ingat tu jawapan tu. Ingat Ustaz Zaini tak datang, dia jadi imam. Kena ada je, kan? Bukan itu, bukan imam solat. Ya, panduan-panduan kita, ya, ikutan-ikutan kita, ya. Kita jawablah nanti, kan? Tu nak jawab tu apa tu? Itulah nak kena belajar, kan? Nak kena belajar tu. Kalau tak belajar kan macam mana? Soalan dah datang lah, soalan bocor, spot. Tapi itulah masa dalam nanti di barzah gambarnya kita teringat hari tu dah diberitahu ni. Apa yang lupa lah. Kan? Itulah. Nak kena faham sampai tahap begitulah, kan? Tak boleh tidak lah. Tak nak tahu pun nak kena tahu juga. Sebab dah confirm nanti nak kena tanya macam tu. Ya. Jadi ditanya kepada kita, yang imam tadi tu Al-Quran lah, kita jawablah Al-Quran. Janganlah jawab Ustaz Zaini, kan? Ustaz Hashim, kan? Tak boleh lah. Tak kena lah tu. Ya, nak jawab Ustaz Zaini, Ustaz Hashim boleh juga pada soalan yang seterusnya tu. Siapakah saudara-saudaramu? Kan? Itu ada juga soalan tu nanti. Maka jawablah al-muslimun. Kan? Jadi wala tu'minu hatta tahabu, dan kamu tidak beriman sampailah kamu berkasih sayang. Tahabu. Apa tanda, apa bentuk, apa contoh, apa keadaan kasih sayang kita sesama orang-orang yang beriman ini? Sifat orang Islam kasih mengasihani. Muhammadur Rasulullah, ayat Al-Quran, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Ini sifat orang-orang beriman. Muhammadun Rasulullah, Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, bersama Muhammad, asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum, bainal muslimun. Asyidda'u 'alal kuffar, dengan orang-orang yang ingkar perintah Allah, dengan orang-orang yang kufur. Asyiddah, syadid, ya, tegas. Itu dia, ya. Asyidda'u 'alal kuffar ni dia tegas, bersifat tegas. Asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum, dalam kalangan sama-sama beriman ni berkasih sayang. Jadi maknanya sifat begitu memang disuruh ada dalam diri kita setiap orang Islam. Apa maksud berkasih sayang ini? Maknanya suka, menyukai, cinta, mencintai kerana Allah, bukan sebab lain. Bahkan ikhwan, bahkan saudara-saudara kita ni yang satu akidah ni, kadang-kadang dia boleh menjadi unsur syafaat. Maka kita disuruh cinta, mencintai, kasih, mengasihani. Kasih, mengasihi. Kasih, mengasihani lain kan dengan kasih, mengasihi, kan? Beza, kan? Tapi dua-dua kena ada. Ya, cinta, mencintai. Kita jangan faham cinta tu
antara dua jantina, tidak, tapi cinta tu perasaan sayang dan suka kerana Allah Subhanahu wa taala kena ada dalam diri. Maka tidak ada ruang sebenarnya untuk orang-orang Islam sesama sendiri ini bergaduh, bermusuhan. Tak ada ruang sebenarnya. Ya. Cuma dia wujud dalam kalangan kita ni. Bahkan bukan hanya sekadar bergaduh, bermusuhan, ya, kerana benda-benda keduniaan, tapi kadang bermusuh-musuhan kerana pendapat-pendapat dalam agama pun berlaku juga. Tak ada tasamuh, tidak ada tasamuh ni apa? Tasamuh ni bertolak ansur, tak ada tasamuh. Masing-masing committed begitu kuat berpegang dengan dia punya pendapat. Padahal benda-benda tu kan, benda-benda tu boleh bincang, benda boleh bincang. Sampai orang sekarang dia perli kan, benda boleh gaduh apa bincang kan? Dulu dia gaduh, bukan dulu nak bincang. Ya, sampai nasi harga tinggi pun gaduh. Gaduh apa? Kalau dah tak boleh beli, belilah, carilah yang boleh beli. Gaduh apa? Kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam gaduh-gaduh pun panjang bukan review. Allahu akbar. Tak apalah tu nak buat macam mana kan? Dah memang perangai dia macam tu. Bukannya boleh duduk diam. Ya. Kalau kita tengok perkara-perkara yang berlaku dalam negara, dalam dunia ni, benda-benda yang begitu kan, semua dah diingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua dah diingatkan oleh Nabi. Ya, benda-benda macam tu nak jumpanya, bukalah kitab tasawuf, jumpalah. Ya, tentang hati, tentang mulut, kan? Tapi ada orang yang tak suka belajar tasawuf, tak nak dia. Ya, gitu. Sedangkan itulah dia di antara ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang Islam dengan orang Islam ni dia tidak boleh gaduh sebenarnya. Rohama ubainakum, suami seorang Islam, isteri seorang Islam, tapi gaduh. Di mana kita nak tengok hadis ni, tak ada pegang pun, tak ada ikut pun kan? Ya, sampai tak suami isteri tak bertegur. Kan? Ya, jiran sebelah-sebelah tak tegur. Allahumma salli alaihi. Tak tegur, ialah tak tegur sebab gaduh lah kan. Sepatutnya tak berlaku begitu. Kita rasa marah dengan orang, kita rasa tak selesa sebab perangai orang tu kan. Tapi kita kena koreksi, tengok kita ni okey sangat ke? Kalau kita okey, kenapa bergaduh dengan orang yang tak bagus kan? Rupanya dia tak bagus, kita pun tak bagus, sama-sama tak bagus. Ya? Jadi siapa yang lebih baik? Tak ada yang lebih baik. Ya? Jadi kita ni tidak dari segi teori lah, ni cerita teori lah kan. Ustaz cakap macam tak gaduh dengan siapa-siapa pun. Entah ustaz tu lagi banyak gaduh pada orang. Ya? Wala tu'minu hatta tahabu. Dan salah satu daripada praktikal sayang kepada orang tu, ya, kita sayang orang tu, ya, sebagaimana kita sayang diri kita. Kita tak nak orang tu masuk neraka. Sebagaimana kita sayang kita pun tak nak masuk neraka juga. Kita ni baik, tuan-tuan. Allah bagi kita cara dan juga jalan baik. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Orang-orang, siapa-siapa yang Allah nakkan dia tu jadi baik, Allah bagi faham dia kepada agama. Ya, macam mana faham agama ni? Kecenderungan kita untuk tahu tentang agama, unsur-unsur agama, perkara-perkara agama. Kita nak cari, kita belajar. Ini maknanya kita cari agama lah ni. Datang, belajar hadis, belajar tafsir, belajar fiqh, belajar akidah, belajar macam-macam kita belajar, supaya datang faham tu pada kita. Sebab apa kita nak faham tu? Sebab kita nak syurga. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kita nak syurga tu. Ya.
jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita tak nak neraka, tak nak Allah murka pada kita. Baik nak kita ni? Baik. Kita pergi masjid, sembahyang berjamaah. Kan? Berjamaah tu memberikan pahala yang sangat besar kepada kita. Kan sebab kita nakkan redha Allah, nakkan orang kata syurga Allah Subhanahu wa taala. Allah bagilah kita syurga, masuk syurga seorang. Tengok orang lain tak ada. Seronok tak? Tak seronok ke masuk syurga? Jangan tak seronok ni masuk syurga. Persoalan dia dalam Islam itu, dia kena ada sifat kasih. Kita benci masuk neraka, maka orang pun benci masuk neraka juga. Kan kena ada sifat macam tu. Jadi nak masuk syurga seorang-seorang, nak kena masuk ramai-ramai lah. Tariklah orang lain masuk syurga. Kita mari jemaah, jiran kita datang tak? Kita ajak tak? Kita nak masuk seorang-seorang je dalam syurga. Yang jiran-jiran kita, kawan-kawan kita, anak-anak kita, isteri-isteri kita, kan tak payahlah kan. Kadang-kadang sembahyang di rumah pun tidak, pun masalah juga kan. Di mana tanda sayang, di mana tahabu tu, kasih mengasihani itu. Jadi apa antara maksud kasih mengasihani itu? Kita nak selamat. Semuanya nak selamat. Habis masa yang bunyi sebelum ni tak ada bunyi macam tu kan. Tu yang terlanjak asal isyak. Kali ni ada bunyi. Subuh baru jumpa bunyi tu. Tu pun waktu matahari terbit. Baik. Awala adulukum ala syai'in, tidak nakkah? Kamu tak nakkah? Aku tunjukkan kepada kamu, idza fa'altumuhu tahabbtum. Kalau kamu buat, kamu ada unsur kasih mengasihani itu. Itu Nabi ingatkan. Apa dia? Afsus salam bainakum. Afsus salam bainakum ni maknanya sebarkan salam di antara kamu. Sebarkan salam ini. Apa maksud sebarkan salam? Ada banyak maksud daripada sebarkan salam. Antaranya adalah kita mengucapkan salam. Bila kita bertemu dengan saudara-saudara kita, orang Islam sama kita ni, maka kita berilah salam. Dengan perkataan Assalamualaikum ni, dia mendatangkan rasa, satu rasa yang lain lah. Apabila kita bagi salam kepada seseorang Assalamualaikum, sebenarnya dalam diri kita, dalam jiwa kita yang halus, jiwa kita yang halus, dia ada satu sense, satu rasa. Kita tak sedar rasa tu, rasa ukhuwah, rasa persaudaraan yang sangat rapat. Baru ni saya tengok satu TikTok. Saya pun tengok TikTok. Kalau saya tengok TikTok, tuan-tuan lagi lah TikTok. Lagi dahsyat kan TikTok tu. Takkan saya nak kata saya yang paling dahsyat TikTok. Tuan-tuan lah yang dahsyat pada saya TikTok. Dalam TikTok tu dia cerita tentang satu orang perempuan. Saya tak pasti negeri mana, sebab negara mana, satu negara Allah Alam Bisawak. Saya terlupa, Cuba ke mana tu perempuan tu. Dia seorang Muslimah. Satu hari dia ternampak satu rancangan, satu cerita, tak tahulah daripada mana. Ada masjid di negara dia. Ada masjid. Kan? Macam kita tak berasa sangat benda tu. Tapi orang-orang tertentu dia sangat berasa. Beberapa cerita kita tengok bagaimana satu orang Islam ni sampai menangis-nangis dia kata, rupanya masjid ada dalam negara dia. Kan? Sebab apa? Sebab rupanya ramai orang Islam macam dia. Dia rasa sampai tahap macam tu. Macam kita ni tak berapa sangat lah kan. Bila dah ramai-ramai sangat, sampai kita membuang-buang, kita tak nak. Tapi bagi orang-orang yang tak ada, satu yang sangat berharga tu bila jumpa orang yang satu akidah dengan dia.
Jumpa orang yang satu akidah, begitu berharga tu. Satu orang yang sama akidah dengan kita, begitu berharga sebenarnya. Ya, cuba kita tengok kes yang tadi tu. Ya, satu perempuan ni, sama benarnya dia rupanya ada masjid dalam negara dia. Ada masjid. Kemudian yang sebelum ni pula saya cerita satu orang lelaki di Islam. Ya, kemudian datang jemaah tabligh daripada luar datang ke negara dia itu, berjumpa dengan dia. Dia seronok sungguh. Dia kata baru dapat sembahyang jemaah sama-sama. Ya, saya terlupa tu semua. Saya tengok itu balik baru teringat nak cerita ke orang nak ada maklumat tu. Tapi tak pasti habis kan. Tapi itulah dia ceritanya. Betapa indahnya ada orang yang sama akidah kita, dan kita rasa macam tak ada apa pun bagi salam tu. Kadang-kadang pada kita nilai nak bagi salam tu sangat rendah. Kadang-kadang salam tu pun tak komplit kan. Assalamualaikum, gitu, Assalamualaikum. Wallahu a'lam bishawab. Salam ni bukan hanya sekadar ucapan kita ni tau. Ya, salam ni bukan hanya ucapan kita sesama Muslim manusia ni, tak. Salam ni juga merupakan kata-kata daripada penjaga syurga tu. Kalau kita tengok Az-Zumar kan, surah Az-Zumar, wasiqal ladzi taqarrabahum ilal jannati zumara kan, hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha, maka berkatalah penjaga syurga itu kepada orang-orang yang masuk syurga, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Salamun alaikum tu di antara kalimah bila bertemu antara orang yang masuk syurga dengan penjaga syurga, kalimah yang keluar salamun alaikum, maknanya salam. Besar dia punya doa, dia punya kekuatan itu besar. Dan bila dapat kepada orang Islam kan, sebenarnya dia ada satu ikatan kuat. Itu sebab kita ni disuruh untuk bagi salam. Dengan kita bagi salam ni sejahtera, kesejahteraan. Dan kesejahteraan dalam salam ni bukan hanya sejahtera tubuh, bahkan dia juga sejahtera akidah, sejahtera jiwa, sejahtera diri, sejahtera iman. Assalamualaikum warahmatullahi, salam sejahtera, ya, dan rahmat Allah ke atas kamu. Ya, bukan hanya ucapan tu, ucapan biasa-biasa tu. Bahkan kita ketika solat kan, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, itu tanda kita memutuskan solat. Tetapi di sebalik tanda memutuskan solat, maka sunat dalam mazhab kita ni, sunat diniatkan salam kita itu kepada orang yang di sebelah kiri, sebelah kanan. Dan siapa sebelah kanan? Sebelah kanan itu adalah orang-orang yang sembahyang berjamaah bersama kita. Sunat juga diniatkan salam kita itu kepada malaikat-malaikat. Itu sebab kalau seorang pun Assalamualaikum, kalau ramai pun Assalamualaikum. Kenapa dia seorang nak bagi Assalamualaikum? Kan ramai. Itu dari segi bahasa. Ya, tetapi Assalamualaikum itu dalam bahasa Arab salah satu daripada tanda kita memuliakan orang. Walaupun dia seorang, kita sebut kum. Itu kaedah bahasa. Tetapi dari segi hakikat ceritanya adalah kita ni sunat kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Sunat kita bagi salam kepada makhluk-makhluk yang lain yang beriman juga. Pokok, kayu, batu, semua makhluk tu beriman pada Allah. Makhluk-makhluk tu dia tak ada pilihan. Tak ada pilihan bukan sebab kerana mereka buat pilihan, tetapi memang itulah hakikatnya beriman kepada Allah. Tapi kita ni pilihan kita nak beriman ke tidak. Sebenarnya tak ada pilihan juga, kita pun mesti kena beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apakah di antara kelebihan memberikan salam kepada orang ini? Dalam hadis ni dia kata apa?
Kelebihannya bila kita bagi salam kepada orang, dia melahirkan ukhuwah, melahirkan persaudaraan, melahirkan erat, lebih erat persaudaraan kita, dan boleh menjadi sebab syafaat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Maka pada zaman sekarang ini, dilihat kepada umur kita, ya, tengok umur kita ni semuanya dah nak masuk petang ni. Ada yang dah senja. Ada umur dah senja, ada yang dah masuk petang, tapi semua dah zawal. Zawal ni maksudnya dah lepas zuhur. Umur kita ni dah lepas zuhur belaka ni. Dan umur lepas zuhur ni dah dekat-dekat nak sampai maghrib, asar maghrib. Maghrib kan, maghrib ni maknanya apa? Itu saya teringat satu pantun daripada dalam satu buku namanya Ilmu Mengarang Melayu karangan Zahbar atau Bida atau Zahbar kan. Dia kata apa, senja bikin hatiku tak menentu dan malam kian usang, di sini pagi terlalu jauh perginya. 3 rakaat tapi maksud dia ya Allah ya Rahman. Senja bikin hatiku tak menentu. Senja tu apa? Umur yang tua bikin hatiku tak menentu. Kita dah rasa tak selesa lagi, amalan tak banyak. Kalau banyak pun cukup ke tidak? Risau tak tu? Tentu risau tak? Mana tak risau tu belum senja lah, baru asar, baru lepas zuhur. Bikin hatiku tak menentu dan malam kian usang. Ya, dekat sangat malam ni, usang ni nak musnah tu kan. Dan apa, senja kata dan apa tadi, kita lupa dah. Tak apalah kan, tapi maksudnya di sini pagi terlalu jauh perginya kan. Di sini tu maksudnya pada senja tadi tu, nak pagi tu dah tinggal jauh lah, zaman budak-budak lama dah kita tinggalkan. Maka bila zaman kita ni zaman senja ni, kita kena cari jalan macam mana cara nak banyakkan amal kita, insya-Allah. Kena buat walaupun sikit, nanti yang sikit itulah nanti yang akan kita harap. Yang sikit itulah nanti kita cari-cari, ya Allah, apa lagi ni, apa ni. Sebab apa, nak tambahkan nilai amal bagi berat sikit lagi, sikit. Tapi yang sikit tu pun tak buat. Kan? Maknanya sekarang ni kita kena bijak lah. Kena cari peluang-peluang tu lah. Cari peluang tu macam-macam. Salah satu adalah dakwah. Ajak orang buat baik pun satu dakwah juga, selain daripada kita sendiri berada di situ. Wallahu a'lam bishawab. Jadi cukuplah untuk ni satu hadis. Kita akan bincang lagi kalau tak ada apa-apa minggu depan giliran saya juga hari Sabtu insya-Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijahi khatamil mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila siratikal mustaqim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul idza syi'ta sahla. Allahumma in kana arzaqana fis sama' fa anzilhu lana wa in kana fil ardi fa ahrijhu lana wa in kana fil bahri fa adri'hu lana wa in kana ba'idan fa qaribhu lana wa in kana qariban fa yassirhu lana wa in kana qalilan fa kathirhu lana wa in kana kathiran fa hawwinhu lana wa barik lana fihi warzuqna min haitsu nahtasib wa min haitsu la nahtasib rizqan halalan tayyiban ghadakan subhan mubarakan fihi hatta la yakunu li ahadin min khalqika alaina fihi waj'al aydana al-ulya bil infaq wa la taj'al aydana as-sufla bil istita' innaka ni'mal maula wa ni'man nasir wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.